Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Malam. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih terutamanya pada Cikgu Asbi dan Cikgu Nas serta rakan-rakan dalam KSP. InsyaAllah pada minggu ni, malam ni saya diberi peluang untuk membuat sedikit presentation dengan rakan-rakan berkaitan dengan market outlook. InsyaAllah mudah-mudahan saya cuba kongsikan apa yang kita mampu, insyaAllah. Dan tak lupa pada rakan grup saya G7, mudah-mudahan ada terus hadir untuk sama-sama kita berkongsi pengalaman, berkongsi informasi, insyaAllah. Okay. Pertama sekali dalam tujuan untuk kita review market outlook ni, untuk kita tadi tabukan seperti mana kita sedia maklum untuk melihat apakah potensi market bursa untuk minggu-minggu yang mendatang lah, insyaAllah. Jadi inilah kelebihan dalam grup KSP yang mana dengan saya rasa semua orang sangat setuju bahawa kita dengan komitmen yang sedikit sebenarnya dengan nasihat pada guru cikgu kita, Cikgu Asbi, Cikgu Nas dan admin untuk menubuhkan grup KSP dengan komitmen yang pada saya yang sangat minimum tapi memberi impak yang sangat besar. Dan, ada rakan-rakan kita yang dah lama berkecimpung dalam bursa, saya pun agak baru je lah. Dalam usia yang 5 siri ni pun insyaAllah rasa sangat membantu grup KSP ni untuk sama-sama kita mencari peluang dan menambah kemahiran kita. Tak lain tak bukan untuk kita membina kerjaya, menambah pendapatan kita, insyaAllah. Okay, sekalian, sekali lagi tujuan untuk kita membuat market outlook ni tak lain tak bukan untuk kita melihat apakah direction pasaran bursa kita untuk minggu yang mendatang. Saya rasa semua setuju dan kita fokus pada itu. Bila mana kita nak masuk market, Cikgu Asbi, Cikgu Nas selalu nasihatkan kepada kita tengok, membuat ulang kaji, membuat kajian. Jadi dalam KSP ni kajian kita sebenarnya pembelajaran kita sangat simple tapi sangat berkesan. Apa yang maksud saya itu kita melihat market structure. Dalam mana pun chat kita dah belajar market structure dan tak terlalu bergantung kepada indikator pun, insyaAllah kita boleh lihat apakah peluang-peluang yang baik yang boleh kita rebut di situ, insyaAllah. Okay, rakan sekalian, saya rasa minggu lepas semua orang rasa sangat cemas. Adakah KLCI kita ni akan terus menjunam ataupun membuat turning back, memandangkan kalau kita lihat dalam time frame weekly, minggu sebelumnya dah berturut-turut merah, turun start gap down lagi sampailah minggu yang sebelum ni hingga ke aras RBS yang kuat ni yang saya tandakan. Tapi alhamdulillah minggu lepas BSK berjaya untuk buat stopping volume. Kita lihat betul-betul berada di previous high low yang boleh kita katakan sangat signifikan dengan pergerakan situasi semasa, insyaAllah. Jadi saya nak bawa rakan-rakan kepada candle yang terakhir candle terakhir kalau kita lihat dah berlaku rejection minggu lepas, maknanya ada berlaku rejection dan rejection ini memberi maksud kepada kita bahawa KLCI insyaAllah akan membuat reversal untuk membuat high low pada aras 1483, insyaAllah. Okay, suara saya okey? Untuk lebih jelas kita tengok pada time frame daily lah. Okay. Time frame daily pada hari-hari Jumaat, pada hari-hari hujung-hujung minggu kita tengok
ada doji, kemudian ada rejection merah, kemudian di close yang hari terakhir Jumaat inggaf beberapa candle. Mana itulah bukti dia dah ada rejection, dan saya berani katakan untuk time frame daily KLCI dah membuat high low yang baru. High low yang baru untuk memberi arah kepada kita bahawa minggu depan insya-Allah akan ada kenaikan kuantum dalam beberapa sektor. Jadi seperti yang saya ingatkan tadi, bahawa tujuan untuk kita melihat arah pergerakan KLCI sebab dia akan membantu kita untuk kita melihat sektor-sektor yang kita counter dalam sektor yang kita sedang pegang ini, adakah boleh kita hold ataupun kita membuat sesuatu lah tindakan yang wajar. Betul Jadi saya lebih suka direct kepada reality, dan saya yakin dalam KSP ada yang intraday, ada yang mid-term, dan ada weekly trade, kan. Saya sendiri pun banyak pada weekly trade sebab kita tak boleh nak full time sangat, kan. Dan kalau tengok pada grup KSP ni nampak ramai juga yang intraday. Saya pujilah orang intraday sebab dia merupakan golongan orang yang sihat, sebab jantungnya kuat, mampu untuk bertahan dengan apa pun cuaca, dengan keadaan, kan. Tangannya pantas untuk buat tindakan, kan. Jadi tak apa, kita doakanlah supaya kawan-kawan kita yang intraday ni terus sihat walafiat, kan. Kita memberi sokongan daripada belakang. Bagi yang mungkin swinger ataupun weekly trade, ni satu berita baik kepada kita bahawa KLCI dah membuat reversal, kan. InsyaAllah, kan, buat reversal. Sebabnya kita nampak dah ada confirmation di sini, kan. So yang ni adalah high low yang baru kita untuk daily, kan. Jadi tu yang sebaringkah untuk kita lihat. KLCI dah mula bergerak 15002, dan kita mungkin ada kalangan kita dah letak target. Macam saya sendiri kita tak target untuk mengatasi high low yang Fibres high low pada arah 1520, dan kalau kita lihat momentum dia, mudah-mudahan dia boleh tutup gap lah, kan, 1560, kan. Boleh tutup gap 1560, dan seterusnya KLCI akan membuat pergerakan-pergerakan yang sihat, insyaAllah. Apapun keadaan, sama ada faktor kesihatan, cuaca, politik, kan, kita akan lihat sama-sama lah, kan. Arah tuju dah nampak, maksudnya kalau kita letak sini, maknanya high low dia akan pergi ke high lah, kan. Tinggi mana, first target pada saya 1520 lah, kan, untuk mengatasi high low yang previous high low, dan second target untuk tutup gap lah, kan. So kita nampak dia punya arah dia lah. Sebab apa dia nak bergerak ke atas, sebab high low akan pergi ke high insyaAllah. Dan mudah-mudahan high yang akan dibentuk oleh saya besar kita ni akan membuat satu breakout yang besar kepada downtrend channel kita ni. Di tengah downtrend channel, kan. Jadi itulah, kan, yang kita doakan sama-sama supaya dia boleh mengatasi ni lah, kan. Baru 2 kali try, kan. 2 kali, insyaAllah kali ketiga dia boleh tembus lah, kan. Itu saja pada saya untuk kita melihat KLCI. Berita baik untuk kita selagi dia memberi galakan pada rakan-rakan supaya realitinya kita yang tengah floating lah, yang tengah floating ataupun yang mungkin nak
masuk market minggu depan ni dah ada satu sinar baru. Bagi mereka yang tengah floating boleh buat keputusan lah sama ada nak hold ataupun kita tengok lepas ini apakah sektor-sektor yang bila KLSI dah naik bila KLSI dah ada pergerakan, tentu ada sektor-sektor yang memberi kekuatan kepada share itu sendiri. Bila kita tengok sini jom kita tengok sektor apa yang menggerakkan KLSI ni. Kita boleh menjangkakan. Jadi bila kita boleh menjangkakan, bermakna sekiranya counter yang kita sedang pegang hari ni adalah dalam sektor yang menggerakkan KLSI untuk minggu depan, maka syukur alhamdulillah kan. Tapi sebaliknya, sekiranya counter yang kita tengah pegang sekarang ni dalam sektor yang memang dia dah menunjukkan kepada pergerakan yang berlawanan. Jadi jangan terlalu beremosi, kita selamatkan modal kita dan kita buat sesuatu supaya kita tak melawan arus kan. Jadi masih mungkin ada peluang untuk kita buat recovery modal kita bila mana kita tahu arah pergerakan KLSI yang dipacu oleh beberapa sektor yang sedang bergerak kan. Jadi sekiranya counter yang kita tengah pegang dalam sektor yang sedang bergerak tu, maknanya kita boleh menarik nafas lega lah insyaAllah kan. Jadi kita tengok sama-sama insyaAllah. Boleh setakat ni? Boleh? Kalau suara saya slow ataupun laju, tolong respon lah. Boleh. Okey, baik. Terima kasih insyaAllah. Saya nak share sektor. Saya tutup yang ni. Okay, right. Tadi kita dah tengok KLSI kita dah buat high low. So high low dipacu oleh sektor mana? Kalau kita tengok ni, nampak dia nampak. Okay, sebelum tu format dalam KSP ni kita kena tengok juga global Saya memang tak biasa tapi tak apa, saya boleh share dengan rakan-rakan. Kita tengok sejarah apakah faktor global yang juga memberi kesan juga kepada KLSI kita. Kita tengok sekejap sebelum kita pergi kepada sektor. Minta maaf saya terlepas pula. Saya tengok dulu sebab saya tengok format Encik Hanif dan Cikgu Hasbi memang dah siap-siap bagi saya ni untuk kita lihat environment ataupun faktor luar faktor global yang memberi kesan kepada KLSI kita. Okay, bermula dengan VIX. Semua orang maklum sentimen pelabur kita balik, kalau merah menunjukkan positif emosinya, kalau hijau menunjukkan fear yang tinggi. Jadi kita nampak dia dalam beberapa bulan ni, dalam beberapa hari ni ataupun kalau tengok daily memang dalam sideways lah yang istilahnya. Dia turun naik dalam keadaan stabil, maknanya under control. Jadi kita doakan supaya dia breakdown kan, supaya pelabur-pelabur dah mula immune dengan isu coronavirus. So, nampak ada situ KVIX tak tinggi. So, boleh kita jangkakan bahawa pasaran akan tetap dengan pelabur tetap dengan dalam sektor, dalam bidang pelabur akan fokus kepada saham, bukan kepada komoditi dan lain-lain. Okey, yang kedua kita tengok juga bila kita kata kekuatan pelabur, apakah kekuatan pelabur untuk menarik nak pergi ke market Malaysia kan. Kita tengok dolar indeks, dolar kuat, dolar kuat maknanya currency dolar kuat,
kan. Kita bila dolar kuat, kita tengok compare dengan ringgit Malaysia, dolar kuat, jadi boleh dikatakan bahawa peluang untuk mereka membeli saham-saham Malaysia ni sangat tinggi lah sebab duit dia dah besar kan. Kita harap ramailah lepas ni bola-bola luar akan masuk ke Malaysia, memandangkan US dollar berbanding Malaysia semakin stabil, makin kuat. Satu segi kita memang nak duit kita kuat, dan satu segi kita lihat bahawa untuk Prabowo masuk, selain daripada peluang pelaburan, mestilah duit dia besar berbanding duit kita kan. Barulah dia boleh enjoy lah masuk ke Malaysia kan. Yang kedua, berkaitan dengan kuartal minyak kita tengok crude oil. Crude oil ada berkaitan juga dengan plantation kita nanti. Crude oil memang ada down retrace, tapi kalau kita tengok sini dalam keadaan yang sihat lah kan. Cara dia macam mana? Saya memang crude oil ni saya tak ambil, belum berani nak tengok. Tapi kalau kita tengok dia buat satu retrace, healthy retrace dia betul-betul berada di golden area. So maknanya lepas ni kemungkinan besar CPO minyak sawit kita akan rebound ke atas lah. Sudah boleh tengok counter plantation yang berkaitan dengan sawit, insyaAllah. Cuma kekuatan dia memberi impact kepada KLCI kita akan tengok nanti dalam sudut sektor kan. Lepas tu kita tengok indeks yang berkaitan dengan teknologi, contoh Nasdaq kan, S&P, Nasdaq, okay, pattern dia kan. Nasdaq dan S&P pattern hampir sama, membuat sideways atas, tapi dah almost dah tinggi sangat dia dah tinggi sangat. Sama ada dia akan terus naikkan atau akan buat retrace, dah tak jauh daripada aras yang tertinggi. Kalau di backup memang teknologi akan rancak lah. Ataupun kalau dia sekarang ni berada di dalam aras RBS, maknanya tak berjaya turun ke bawah, dia akan memantau ke atas, dan ataupun dia akan buat sideways. Maknanya sesiapa yang sedang pegang sektor kaunter-kaunter berkaitan dengan teknologi masih ada harapan kan, untuk hold. Kalau tengah floating pun boleh senyum lagi sebab tengah buat accommodation, walaupun accommodation ni di kawasan dia buat accommodation di kawasan RBS. Jadi peluang untuk di rebound memang tinggi lah kan. Walaupun berhampiran dengan resisted, tapi dia di bahagian RBS, okay, indeks Nasdaq sama juga dengan S&P. Sebaliknya apa yang saya nampak di sini, bahawa cubaan untuk break pertahanan high ni memang sangat kuat lah kan? Sangat kuat. Jadi kita tengok nanti adakah sektor teknologi kita boleh sama-sama turut selari dengan indeks di US. Alright. Seterusnya kita tengok sedikit faktor gold. Gold bandingkan USD, membuat sideways. Kita tengok juga counter-counter yang menyebabkan emas nanti. Kemudian kita tengok indeks rantau. Kan? Indeks rantau kita siapa? Hong Kong, Hang Seng dengan Malaysia lebih kurang juga lah. Kan? Maksudnya critical area nak rebound, nak naik balik. Bukan Malaysia saja yang jatuh, Hong Kong pun jatuh. Kan? Kemudian kita tengok Dow Jones sama dengan S&P juga tadi. Kan? Tapi yang paling solid ni lah, yang solid nampak pada Dow Jones.
Dow Jones. Sebab apa? Dow Jones dah buat lempar. Dah buat confirmation untuk high low. Betul? So, Dow Jones dah gerak dulu. Walaupun dia sama tinggi kan. Sama hampiri all-time high dia. Tinggi juga ada. Dia retrace dan dia sama-sama retrace dengan S&P dan Nasdaq. Semua dia dah buat high low. Dia dah buat high low dulu berbanding dengan yang lain. So, ada kaunter-kaunter yang terlibat dengan Dow Jones. Maksudnya sekiranya confirmation selari dengan pergerakan Dow Jones, maknanya memang ke arah bullish lah. Sebab Dow Jones dah buat high low dan nak buat high. Bukan setakat high, dia nak break pula all-time high dia. Okey, kita tengok minyak, UK minyak kan. UK minyak pun dah cuba untuk buat high low. Apa kaitan dengan Malaysia? Betul, ada kaitan dengan Malaysia sebab kita pengeluar minyak. So, sama juga dengan US oil. Ada kaitan dengan kita. Cuma minyak kita ni, kaitan minyak kita ni, satu company minyak, yang kedua transportation lah. Transportation siapa? Transportation ada kaitan dengan kapal terbang lah. Dan bila transport bergerak, minyak akan bergerak. Transport gerak dulu. Bila ada pergerakan kapal terbang, akan adalah permintaan minyak yang tinggi. Seterusnya, kaitan dengan Malaysia juga adalah sektor perabot, lumber. Kita tengok lumber membuat kenaikan demi kenaikan kan? Dan dah break pun, dah mengatasi pun high yang lepas. So, kenapa lumber bergerak? Lumber bergerak sebab ada permintaan perabot yang tinggi bila mana industri bisnes perumahan, properti di US makin stabil, rumah baru siap, rumah atau pejabat siap, perabot akan ada lah kan. So, impact kepada kita. Yang kedua, bila ada isu work from home pun sama juga kan, akan ada permintaan perabot yang tinggi. So, boleh tengok juga lah kan? Boleh tengok juga, nanti kita akan tengok sektor perabot kita kan? Itu yang adalah insyaAllah. So, jom kita tengok sektor yang dalam KSI yang mendorong, yang push KSI kita naik. Jadi saya share sekali lagi untuk kita lihat sektor-sektor dalam KSI. Okay, rakan-rakan, sekarang boleh follow InsyaAllah. Okay, sektor industri dalam KSI kita tengok ni dah banyak merah, dah banyak hijau kan? Dan yang first thing first yang perlu kita lihat adalah kita susun. Kalau kita buka dia tak tersusun macam ini. Contoh kalau tak tersusun macam ini, kita susun ikut leader dalam sektor dalam KSI. Bila tukar market cap, yang paling besar market cap itulah leadernya. So nampak finance dah ada pergerakan, dah ada kenaikan. Proses industri, communication, industrial, product manufacturing, distributor, utilities, consumer, elektronik, teknologi yang masih merah. Okay, teknologi masih merah lagi. Retail trader, saya bagi adakah retail akan hijau? Kita tengok nanti. Okay, finance anchor dalam KSI dan dia dah bergerak kan. Cuma finance peluang pada kita, kalau saya klik ni nampak
sebab syariah. Agak sikit sebab dia tak semua yang Islamik. Alright, kita susun. Inilah. Kalau kita pergi kat industri, dalam finance, industri apa yang bergerak, dah. Kita boleh tengok satu-satu nanti. So finance bergerak memang betul untuk ekonomi recovery. Finance kena bergerak dulu. Finance bergerak biasanya berkaitan dengan kadar interest lah kan. Macam mana bank negara akan kawal inflasi dengan kadar interest, kita akan tengok. Tapi dari sudut ekonomi kita, bila finance dah bergerak, itu tanda lah bahawa KCI menaik secara positif kan. Bukan sebelum ni KCI naik sebab healthcare kan. Bila healthcare maknanya dia bergerak dengan sentimen. Jadi kita harap mudah-mudahan betul kenaikannya dalam format yang betul. Finance dan yang rancak, kalau kita tengok pada percentage perubahan ni, yang paling tinggi utilities, yang kedua susun balik healthcare, teknologi, utilities, industrial, miscellaneous, commercial. Ini sektor-sektor yang sedang bergerak sekarang. Ia rakan-rakan boleh membuat pilihan untuk melihat kaunter-kaunter mana yang ada tanda-tanda yang positif untuk kita pilih secara screener dekat sini ataupun manual, pemilihan secara manual. Yang ni saya buat ni adalah mencari kaunter-kaunter, peluang-peluang kaunter-kaunter yang sedang bergerak secara manual lah. Maksud manual tu maknanya kita lihat by sektor mana yang dah positif, kemudian kita tengok industri mana pula yang perform, kemudian kita boleh pilih lah. Kita pilih. Ni pun saya baru belajar kan ni. Cikgu Asbi tengok year to date performance. Kita tengok pada year to date performance by industri. Kita akan nampak setahun ni, sebab ni dah hujung tahun, rupanya industrial machinery yang paling perform lah. Chemical, aerospace dan sebagainya. Kita boleh tengok. Okay, rakan sekalian, kita tengok by sektor dulu. Okay. Yang performance. Okay. Inilah okay, yang saya nak highlight juga pada sisi saya. Performance year to date by sector. Ya betul, by sector ikut pergerakan setahun ni kita tengok. Okay. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk kita lihat counter yang kita pegang sekarang ni kita telah tengah floating, tapi rupanya dalam sektor yang positif, performanya bagus. Jadi rasa kita pegang tu tak tersilap lah kan. Cuma mungkin dia buat retrace yang agak jauh kan. Boleh okay, macam mana kita nak tengok counter kita kat sini? Mungkin ada soalan kan? Mungkin ada yang bertanya tu kan? Jadi tadi saya dah try tadi ya. Okay, ya. Okay, setakat ni boleh faham apa yang saya cakap ni? Sebelum saya pergi Boleh kan. Boleh. So kita dah tengok saya dah ada reversal. Kita tengok sektor yang menggerakkan dia, finance dah ada. Okay, finance dia gerak sikit, saya akan gerak banyak lah sebab dia besar kan. Proses industri. Jadi peluang kita banyak pada proses industri lah. Tapi kalau nak tengok dalam finance
industri finance ada yang syariah. Kita tengok jap. Sekejap, lambat sikit. Okay. Ini saya tak langsung, saya nak bawa rakan-rakan kita melihat membuat screening secara manual. Ya. Biasa kita gunakan screening kat sini kan, stock screening. Ini sekarang kita nak screening by sector. Tengok sektor dan tengok apa kontor-kontor yang dalam dia. Jam internet. Mungkin memberi sedikit pengalaman baru lah pada kita semua. Error pula. Sorry, saya kena stop sekejap sebab ada error. Oh, I see. Okay. Sekali lagi saya nak share. Okay, cuba kita buka finance. Okay, finance by industry. By industry kita pergi dekat performance pula. So, tengok year-to-date performance. Investment manager, finance. Inilah yang kuat. So kita nak tengok yang mana kita boleh beli, kita boleh tengok dekat company lah. Tadi dia dah susun kat sini. Bila kita klik company, dia akan terus pause ni. CP Batam, Islam Bursa. Kita tengok kat performance. Kita tengok kat sini dia tak ada tunjuk setahun dia 3 bulan je. Itu susun by 3 bulan. Yang apa? Dia screen tu tak keluar kot. Dia tak keluar habis Keluar finance je. Oh, sorry. Sekarang saya klik, nampak tak finance sector? Ada. Okay, ni betul lah ni. Kalau saya klik industri, nampak detail. Finance, retail, leasing. Ada. Finance, process industry, communication. Masih lagi dalam sektor tu kan. Kena share sekali lagi kot. Tengok. Okay, tak apa. Yang ni saya nak cerita je dulu bahawa kaedah screening counter by sector. Sebab saya yakin rakan-rakan memang gemar gunakan screening sector. Jadi benda ni agak baru. Jadi tak nak ada konflik sangat. Saya just tunjuk je. Maknanya salah satu cara yang kita boleh memilih counter secara manual, kita pergi cara macam ni lah. Okay. Memandangkan kita dalam KSP ni setiap minggu Cik Gunas selalu kongsi kita backup counter atau weekly counter yang ada momentum kan. Jadi itu sangat membantu lah kan. Cuma yang saya nak share ni satu cara mungkin boleh kita fikirkan, melihat kenapa counter-counter yang Cik Gunas kongsi itu ada
ada reason kenapa dia naik. Macam ni lah maksud saya. Saya nak tunjuk depannya dulu dan saya nak cerita yang asas dulu. Bila KSI naik, kita tengok by sektor perubahan dia. Semi jauh-jauh. Semi jauh-jauh. Dan bila kita nak tengok sedikit dia punya fundamental, sebetulnya nampaklah sini. Counter yang setahun positif. Ada yang setiap minggu dan bulan sentiasa positif. Ada tak? Yang sini hampir lah kan. Yang perform yang dah kenaikan yang tinggi 60, 70, 80, ni sektor-sektor dia lah rupanya. Boleh lihat kat sini sebenarnya. Kalau kita nak tengok by industry lah, kita tengok by industry yang leader, bank, petani, chemical yang besar-besar ni pun dah hijau. Major bank pun dah hijau. Performa mereka setahun. Chemical performa dia. Alright, saya nak kongsi tadi tu satu lagi yang macam mana kita nak cari counter kita by sector sebenarnya. Itu yang paling penting lah, sebab tujuan kita buat market order ni kita nak tengok counter yang kita pegang ni kita nak hold ke ataupun kita nak membuat sesuatu supaya dalam kenaikan bursa kita tak terlepas peluang dan kita tak terlalu sentimental memegang counter kita yang tengah floating yang tak ada arah tujuan dia. Baik kita, maksudnya kita kena dah boleh buat sesuatu lah. Bila kita nampak, oh saya dah hijau lah ni kan. Hijau pun cantik sebab apa? Sebab finance dah gerak dulu ni. So, dia finance pun dah hijau. Jadi kita nak tengok counter kita ni yang kita pegang ni, kalau tengah floating kita boleh hold. Kita boleh hold kan. Kalau tak boleh hold, kita buat sesuatu supaya kita boleh recover balik kan. Kita nak cover balik kerugian kita tadi dengan kita memilih counter-counter yang memang on track lah kan, on track. Itu saya sangat yakin kan. Secara realitinya bila kita bincang tentang market outlook ni, selain pada kita nak lihat pergerakan bursa, kita nak tengok juga pergerakan saham kita sendiri. Adakah selaras dengan pergerakan bursa ataupun dia ke atas kita ke laut kan. Jadi tak guna kita attend tiap minggu tapi kita seronok orang lain punya berjaya tapi kita sedih dengan counter yang kita pegang kan. Tak ada makna kan. Biar kita berkorban sedikit, maksudnya kat contoh lah ringkasnya, ini dah tak boleh pergi dah ni, apa lagi, cut lah kan. Cut, modal ada lagi kan. Jadi modal ada, kita bismillah, counter yang memang tengah perform kita beli dan dia boleh cover balik kita punya kerugian. Dan itulah tujuan pembelajaran kita kan. Tujuan belajar lah untuk mengurangkan risiko. Nak berjaya tu dah bonus kan. Tapi saya yakin mana-mana cikgu yang ajar dalam saham ni, matlamat utamanya untuk membimbing kita supaya kita dapat mengurangkan risiko dalam perniagaan kita, insyaAllah. Sekejap saya nak tunjuk satu cara macam mana kita nak cari counter kita. Tadi dah berjaya buat. Sekali lagi saya nak buat. Contoh DJ pun ni. Alright, saya share sekali lagi. Ni mungkin ulang kaji lah pada rakan-rakan yang bercadang nak melihat performance counter Betul lah ni counter kita. So kita tahu dalam subsector engineering construction kita klik kat sini lah.
industrial service. So inilah kaunter kita yang ada dalam sektor ni. So kita boleh tarik ke sini lah. PJ bumi. Ini apa saya buat Nampak Nampak. Saya nak kena ulang balik ke step dia. Nak ulang balik step dia. Tak Boleh juga dah. Boleh. Okey, katalah sini first, kat sini cari akauntan kita. Tadi saya cakap PJ bumi lah. PJ bumi kita klik. Ini step saya lah, mungkin ada yang lebih ringkas. Pergi dekat sektor. Dia akan keluar, ni sektor. Kita nak tengok ni, dia punya performance dia. Kita pun tengok lah. Ini PJ bumi, katalah ni kita punya, anda punya counter sekarang. Dia punya performance overall, inilah. Technical rating, performance dia macam mana. Ni. Boleh semak lah. Boleh semak. Performance setahun dia okey ke tak okey. Sepanjang yang kita dah, mungkin kita baru pegang sebulan, seminggu, sehari, 2 hari kan. Dengan kita pegang, rupanya semua merah di sini kan. Kita tak nak itu. Dia pegang-pegang, boleh check. Oi, hijau rupanya. Ni apa, minit, 2 minit, 1 jam, 4 jam, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, year to date. Oh, year to date dia not bad kan. Rupanya setahun ni dah 40% dia naik. Okey lah, maknanya tak tersalah lah kan. Tapi kalau type sini tengok merah, kacau kan. Contoh apa? Allah Allah. Yakin ke dia? Tak ada data sini. Okay. Itulah yang saya nak bawa rakan-rakan untuk kita postmortem lah kan. Postmortem kaunter kita tadi kat sini kita dah nampak industrial service dia duduk kat mana. Industrial service dia duduk dekat antara kaunter-kaunter yang ada kenaikan kan. Jadi rupanya kaunter yang kita pilih tu kaunter yang sihat. Itu ialah moral of story dia kan. Kita kata kenaikan berusaha ada signifikan dengan kaunter yang kita sedang pegang sekarang kan. Tak nanti cikgu nak cerita kenaikan kita dengar okey cantik graf. Tapi graf kita sendiri kita lupa nak tengok graf kita ni rupanya graf kita ni naik juga kan. Maksud saya performa dia lah, performa company yang kita pegang tu kan. Right. Boleh setakat ni? Membantu ke kawan-kawan dalam perbincangan ini? Membantu Maman. Saya familiar ni. Okey, dah sudah graf saya rasa tak akan banyak beza lah apa yang saya akan terangkan dengan cikgu Aspi atau cikgu Anas terangkan. Dan kita cuba tengok sikit saya suka kaitkan dengan apa yang cikgu Nas share petang tadi. Betul dia tengok sini, kalau kita tengok sektor performance sektor industri produk betul, transportation, weekly reversal candlestick, healthcare to complete low high, properties, plantation, industri produk, potential sektor industri produk. Maknanya apa? Maknanya inilah kan yang kita cakap ni. Bila kita susun ikut leader dengan delegate proses industri. Produk industri dia memang jauh tu cikgu dah share tadi. Betul lah cikgu dah share tadi kan. Kita nampak sini. Sebab tu lah cikgu nak share tadi. Kita nampak lah kalau kita klik yang ni
dalam proses industri ni, ni counter-counter yang ada potensi untuk kita melihat peluang. Satu, yang kedua, kita melihat di manakah kedudukan counter kita, adakah dalam industri ini ataupun tak masuk industri ini. Kalau dalam industri ni, alhamdulillah, maknanya kita dalam kapal yang sama, kan? Dalam kapal yang nak menuju ke arah kejayaan, kan? Tapi sebaliknya dalam rupanya dalam sektor yang lemah, kan? Jadi buat keputusan cepat lah, kan? Kita kena buat keputusan cepat lah. KCI dah ada nampak arah pergerakan. Kita nak bertahan ke dengan kerugian ataupun kita buat keputusan berani, kan? Untuk kita ada cara untuk kita nak recover balik kerugian kita. Okay, rakan-rakan sekalian, dalam sesi ini saya nak share dalam proses industri ni, sektor proses industri ni, cadang marking by performance. Kalau tengok sini, sorry. Yang ni saya dah susun ikut, okey. Bila saya susun balik, saya ikut 6 bulannya performance, kan? 6 bulannya performance dia hijau lah. Okey, jadi banyak counter-counter yang sebenarnya perform, kan? Ni manual, kita check secara manual. Kalau tak, kita stop screener, kan? Kita check secara manual, dua dalam satu. Satu kita tengok nanti dia punya graf, yang kedua kita tengok dia punya data fundamental dia, pergerakan dia. Angkon contohnya, memang 6 bulan ni sihat dia, kan? Jadi wajar tak kita ambil angkon sekarang, contoh, kan? Ataupun kalau kita tengah pegang angkon, adakah boleh nak stay ataupun dah nak take profit dan sebagainya lah, kan? Contoh sini, kita bagi contoh. Dia keluar, saya klik ni keluar. Tak nampak kan? Saya share balik, dah ke arah tu. Dia tak ikut. So ni lah kau. Tadi data kata dia hijau, kan? Setahun memang dia ada kenaikan. Inilah kenaikan dia. Kita pilih, oh betul lah. Sesuai lah, dia memang tengah buat combination untuk dia all time high lah, ya. Dapat all time high dia. Itu kalau kita tengok kalau kita tengok dengan earning report dia, memang dia nampak dia game dia, bila nak keluar dia naik, yang dah keluar dia naik. Sekarang ni dia dah keluar, dia buat sideways. Adakah lepas ni report dia akan positif? Kita nampak. Jadi untuk memilih counter kaedah ni, kita melihat performa dia setahun, nampak dia punya kenaikan dia positif, hijau terus. Kalau kita tengok dekat chart daily ataupun weekly, inilah dia punya result dia. Inilah yang kita ada keberanian untuk kita entry, sebab counter Ancom ni memang tahunan dia menunjukkan dia ada performa yang bagus setahun, kan? Dia retrace pun tak banyak, tak jauh dia retrace. Kita tengok ni pun sekejap tak jauh dari retrace. Jadi contoh minggu depan kita tengok adakah dia akan boleh buat kenaikan atau sebaliknya. Kita dah nampak juga sini, kita dah nampak dia dah buat high low. Tambah dengan dia punya rekod, tambah dengan dia punya
Record dia pun okey. Kita buat hello. Dah buat confirmation untuk hello. Request sekejap, per standard, weekly. Kita tengok daily. Hati hello, hi. Dan ini peluang yang kita tunggulah di sini. Adakah besok lusa ni dia akan close atas 2.8 untuk dia buat hello yang baru. Target kita kat mana? Sama macam mana yang guru kita ajar lah. Tak target first kat sini lah. Dia punya resistance yang kuat kat sini dan 2.985 dan bukan setakat resistance yang kuat, dia dah all time high dan biasanya seperti yang kita maklum memang 6% ya, dia nak break ni, tak jauh. Dia membuat accommodation sebelum dia buat dia breakout all time high dia. Ya. Jadi kita ulang balik daripada report performa dia, kita lihat tadi dia antara company-company yang positif, yang hijau, percentage yang tinggi. Dan kita tengok graf, inilah kedudukan dia. So kalau tak gunakan screener stok pun kita dah boleh nampak bahawa ni counter-counter yang kita tak patut lepas peluang. Kadang-kadang kalau kita screen ikut filter terlepas peluang, tapi mungkin ada rakan-rakan filter canggih kan, tak terlepas peluang lah. Jadi mana dah tahu kod bimbang terlepas peluang, boleh gunakan keadaan ni. Tengok dekat sektor, cari sektor mana yang hijau, percentage dah ada kenaikan percentage. Kemudian tengok pada counter-counter yang dalam sektor kan, yang dah ada kenaikannya kan. Ataupun pilih counter yang memang performa dia bagus, ikut data daripada TradingView lah kan. Yang saya masukkan performa yang bagus yang saya kat tadi kan. Yang saya kat tadi saya ulang sekali lagi lah, takut ada yang tak terlepas tadi. Jadi memang hari ni dia ada lain sikit kita tak cerita pasal ni, tak cerita sangat pasal counter apa nak beli besok ni kan, tak cerita sangat itu. Tapi nak highlight yang ni kan, nak highlightkan yang data dah ada dekat tangan kita sekarang ni kan. Kita boleh nampak sektor apa yang menggerakkan KLSI kita. Kemudian kita boleh tengok industri dalam setiap satu sektor. Contoh yang kalau ikut graf, ikut indeks tadi, indeks dalam indeks ni dalam indeks. Okey, dalam indeks kita tengok jap saya terlepas yang indeks tadi punya. Okey, tak apa. Dalam ni kita nanti boleh tengok indeks juga sebenarnya. Kita boleh nampak sektor-sektor yang boleh kita pilih. Yang boleh kita pilih. Tentulah kita akan pilih yang pada saya lah yang dah ada kenaikan yang besar. Contoh utilities, walaupun kalau kita tengok indeks utilities agak grow kan. Kita tengok okey, ni nampak saya tekan ni. Harap nampak lah. Sekarang saya tengah mencari counter dalam sektor utilities. Dah keluar senarai company ni. Senarai tak keluar tuan. Tak keluar, selalu tak keluar. Yang keluar hanya sektor. Ya, saya dah pergi ke sini sebenarnya. Dah pergi ke sektor utilities. Sebab apa saya pilih sektor utilities? Sebab saya ulang sekali lagi, saya pergi dekat saya pergi dekat sektor. Saya pilih
yang besar kenaikan dia. Yang antara yang besar, utilities. Sorry. Okay. Utilities. Nampak saya saja pilih utilities. Ataupun health technology. Saya ambil yang kenaikan yang sekian besar lah, utilities. So saya dah pilih yang itu. Saya stop ini, saya utility sector. Okay, harap nampak lah. Dalam sektor utilities, kita nampak tenaga nasional. Dia punya leader dah bergerak. Tenaga leader dah bergerak. Hijau sini. Okay. OETL atau tenaga. Okay, tenaga. Contoh, kita tengok graf tenaga kat mana. Saya pun rasa tak nampak. So sharing lagi. Inilah yang hasil yang kita akan nampak. Nampak bila kita melihat sektor yang positif, pergerakan dah ada kenaikan positif, kita nampak ni, kita akan jumpa tenaga nasional dah membuat comeback. Breakout dan buat confirmation. Very low. Okay. Alright. InsyaAllah mudah-mudahan pengusian saya dapat memberi sedikit pengalaman barulah rakan-rakan untuk kita mencari peluang dalam bursa Malaysia supaya kita memilih kaunter yang kita beli tadi, kita pilih untuk beli berdasarkan pada basic fundamental dan juga technical. Technical yang kita guna kaedah ni lah, price and volume, structure by structure, dan fundamentalnya adalah sektor yang kita pilih itu sektor yang dah membuat kenaikan ataupun sektor yang leader dalam KLCI dah membuat kenaikan. InsyaAllah mudah-mudahan memberi satu pengalaman baru lah untuk kita. Jadi supaya tujuan dia, sharing saya pada malam ni, tujuan saya adalah kita tak hanya memilih kaunter berdasarkan screener trading view ni yang banyak menggunakan indikator. Banyak menggunakan indikator. Sebab kaedah kita banyak menggunakan kaedah price and volume structure. Bila kita tengok structure memang agak kena buat kerja sikit lah. Kena buat kerja sikit lah. Maksudnya kena lihat satu-satu. Tapi taklah banyak lah kita nak tengok. Tak banyak sebab kita boleh pilih ikut performance counter yang kita nak pilih. Okay, performance tu saya kat sini lah. Saya kata performance tu dekat sini lah. Dekat sini. Sir, tak nampak screen. Sorry, sekali saya nak pilih sekali lagi ni. Ini yang performance yang saya cakap tadi. Maksudnya bila kita dah tahu KLCI naik. Lepas tu yang kedua kita tahu sektor apa yang dah hijau dulu. Second kita tengok dalam counter tu, dalam sektor tu counter-counter yang dah bergerak. Caranya first kita tengok siapa leader dia. Kita klik ni apa
kita akan nampak siapa leader dia. Contoh kalau dalam sektor ni lah, kan? Sektor health teknologi ni. Dan kita tengok kenaikan siapa yang dah bergerak dulu. Kalau dah harta ni dah lah dia hijau, lepas tu dia pula yang leader, dia bergerak, kan? Dia yang push antara yang sebab kenapa KSI bergerak. Dia lah yang bergerak. Sebab dia bergerak, KSI pun bergerak. Gloves, Sportmac dan Agitech minggu lepas buat kenaikan yang menarik 6%. Avanta. Okay. So kita boleh, kalau nak ni kita boleh susun sini dan kita tengok graf dia satu-satu. Yang kedua, kita boleh tengok trend following. Kita pilih Strong buy ni bukan dia terus buy, kan. Kat sini data ni menunjukkan apa yang dah berlaku sekarang dan kita boleh buat penilaian sendiri lah, kan. Bukan dia terkejut, kita tengok dulu kenapa dia strong buy dan kita lihat di mana structure dia. Saya bagi contoh, kalau Agitech ni trend following kata moving average strong buy. Saya stop yang ni, saya akan share yang ni. Okay, data daripada review Agitech dalam sektor yang sedang bergerak dan dia beritahu kita yang dia antara counter yang dalam kelompok trend following moving average strong buy. Tu data dia. So kita tengok dia punya graf dia. Graf dia tadi mana? Graf dia. Okay, saya ulang lagi. Ni graf dia lah, kan. Boleh nampak graf dia? Nampak. Nampak, okey. Ini saya kata tadi, kita filter secara manual. Kenapa kita nak filter secara manual? Sebab kita nak faham bahawa pemilihan counter kita ni by sector. Sektor ni dalam teknologi ni kenapa kita pilih dia, sebab dalam data dia mengatakan dia dah bergerak. Dia dah bergerak, maksudnya inilah graf dia. So bila kita nampak ni, okey, peluang lah untuk kita ambil, kan. Sebab dia dah ada menunjukkan reversal, ya. Dia dah jumpa dia punya demand supply dan nanti dia dah buat seperti biasalah confirmation. Terus sini dia punya high low dia. So tahap keyakinan kita saya rasa lebih tinggi lah, kan. Sebab betul memang kita yakin sebelum ni menggunakan filter tu, tapi ini kita memang betul-betul cari lah, betul-betul nampak, sektor yang betul dalam kelompok sektor, kan, sektor yang betul, sektor yang membuat kenaikan, dan dia betul membuat kenaikan. Tak tahulah rekan-rekan sekalian, memang kalau contoh maksudnya bila filter tu ataupun maksud saya bila menggunakan screener trading view memang dah yakin 100% ke? Ataupun macam mana, kan? Macam maksudnya apa yang trading view kata tu kita terus, kalau kita, maksud saya kalau menggunakan filter menggunakan screener, stock screener tu, kan, bila result keluar tu kita terus yakin 100% ke? Macam tu lah, kan? Ataupun ada cuak ke tak, kan? Jadi mungkin cara ni, teknik ni boleh membantu anda semua supaya yakin stock screener yang kita guna tu betul-betul tepat lah apa yang kita betul-betul tepat untuk kita membuat keputusan. Satu cara, kalau tak nak gunakan stock screener, guna cara macam ni, kan. Cari sektor apa, kan.
Cikgu Nas pun dah bimbing kita untuk melihat indeks sektor. Indeks sektor tu memang lagi lah kan. Indeks sektor kita akan nampak pergerakan dia kan. Lepas tu kita boleh tengok juga performance sektor. Performance sektor ni yang saya tunjuk tadi. Dan compare pula dengan indeks sektor yang Cikgu Nas dah share. Zoom in lagi, tengok kata apa yang cantik lah. Mengikut structure high low high high. Jadi mudah-mudahan selepas ini bila mana sesi market outlook yang kita hadir setiap hari akan memberi kita satu jawapan kepada persoalan yang sedang bermain dalam minda kita. Pada saya secara personal memang saya akan carilah siapa yang boleh bimbing saya untuk saya decide adakah counter yang saya pegang ni counter yang betul akan bergerak ataupun counter yang saya tak tahu ada tujuannya ke mana. Jadi bila saya ikut KSP ni saya dah mula boleh susun saya punya counter. Kelas sebelum ni macam marba kan. Lepas ni kita dah tahu. Kalau tersilap sikit, kita tengok market outlook, ni tak boleh kompromi. Kita buat keputusan, tak ada masalah rugi sikit daripada kita rugi banyak kan. Betul kita ada stop loss, tapi kita stop loss tu anggaran kita kan. Dalam KSI, pergerakan kadang di luar jangka kan. So, bila kita nak buat stop loss kita dah tahu counter sektor yang kita pilih tu sektor yang tepat. Tepat maksudnya dia membuat kenaikan. Ataupun dia membuat kenaikan patut dia retrace balik kan. Dia mencari high low yang baru, yang lagi jauh lagi. Tu yang kita akan terperangkap kat situ lah kan. Jadi dengan kita hadir dalam sesi market outlook ni kita boleh membetulkan trading plan kita kan. Membetulkan trading plan ni kena buat selalu lah, bukannya dah buat trading plan lepas tu kita biarkannya. Jadi penting untuk kita hadir dalam sesi market outlook ni. Kalau mungkin lepas ni rakan-rakan kita yang lebih power akan buat sharing, jadi kita lihatlah membantu tak untuk kita membuat keputusan. Dan sebaik-baiknya bila ada market outlook ni kita dapat kurangkan floating lah kan. Betul kan? Dapat mengurangkan memegang counter-counter yang kerap floating. Pegang satu hari, 2 hari float. Pegang satu hari float lah. Orang yang macam saya lah yang swing, kalau yang intraday mungkin tak bimbang kan. Sebab intraday dia dah pada saya memang solid dibimbing setiap hari oleh Cikgu Nas dan Bola Api orang yang power dalam group ni kita tengok insyaAllah. Jadi beruntunglah orang yang dia mampu untuk buat intraday. So memang KSP saya nampak kekuatan dia pada intraday lah. Intraday. Kita doa mudah-mudahan lepas ni Cikgu Hasbi boleh juga develop peluang ataupun guidance yang lebih mantap untuk trader-trader yang weekly, bukan intraday yang weekly trade kan, masuk hari Isnin jual hari Jumaat. Itulah kan. Jadi sebab apa? Sebab masing-masing bekerja kan, jadi ada komitmen lain. Jadi yang sama tetap teguh untuk ambil peluang dalam bursa ni. Jadi saya pada saya lah, saya harapkan juga mudah-mudahan maksudnya KSP boleh bimbing lah rakan-rakan yang part time dalam trading ni. Untuk intraday saya nampak tak ada isu kan. Memang setiap jam boleh nampak pergerakan dia gunakan ticker chart dia nampak lah. Okay, mudah-mudahan rakan-rakan sekalian, inilah teknik trading kalau boleh kata weekly pun boleh juga. Kita masuk by weekly, kita tengok di mana peluang yang ada. Weekly, ni contohlah weekly yang saya setting.
peluang yang ada yang nampak weekly dah ada tunjuk arah naik, dah nak membuat high low, daily dah confirm buat high low, weekly coming, tapi insyaAllah bila dah daily tu chances untuk weekly tu lagi tinggi lah, ada lah kan. Buat sideway dan dia buat weekly high low, so dia buat weekly high low, kita dah boleh menarik nafas lega lah kan. Sebab apa? Sebab counter ni sendiri dalam sektor yang sedang bergerak. Counter ni sendiri dalam sektor yang sedang bergerak. Tapi kalau sekiranya sektor ni dalam counter yang menjunam, jangan mimpi lah nak buat weekly kan. Memang intraday lah buat benda kan, si money take money lah kan. Itu Jadi saya tak tahu berapa persen yang dalam KSP yang part time trader, maksudnya bukan intraday, tapi kalau ada pun screen ada, mudah-mudahan ini membantu anda insyaAllah. Jadi sekadar itu yang saya nak buat sharing. Kenapa saya tak sharing indeks sebab saya nampak Cikgu Nas dah share. Cikgu Nas dah share indeks sektor kan. Jadi tak banyak beza, sama saja. Kalau nak tengok indeks sektor sebagai penutup boleh lah. Indeks ni dah sektor kita, industri produk cantik, weekly-nya cantik, hampir confirm. Transport dah buat reversal, daily dah confirm, transport. So bila transport naik, saya yakin minyak pun akan naik. Kalau tengok konti-konti minyak, healthcare kita weekly nampak macam cemas sikit kan? Tapi kalau kita tengok pada daily, nampak ke ni? Halo kawan-kawan, nampak Nampak. Okay, untuk healthcare daily dah buat reversal lah. Weekly kita nampak dia reject. Kenapa healthcare ni kita, pada saya lah, saya pun tak pegang pun yang ni kan, tak pegang pun counter ni. Tapi sektor ni dia besar kan, dia mempengaruhi juga KLCI-nya kan. Jadi biarlah dia naik, kalau tak beli pun tak apa, tapi dia naik tu dah menyenangkan hati lah kan. Dah menyenangkan hati kita lah. Jadi dia nak ambil peluang tak ada masalah. Nampak kenaikan dia. Mereka yang sedang pegang healthcare, yang baru boleh hold, yang dah lama tu kalau dah tinggi sangat, adakah mampu untuk hold lagi ataupun pilih dia sektor-sektor yang lagi cepat kenaikan dia. Contoh macam industri produk ni lah. Industri produk ni nampak lebih cepat kenaikan dia. Teknologi itu biasa soalan lah. Teknologi ke bawah. Kita tengok tadi teknologi kalau peringkat global, kita tahu yang Dow Jones, S&P dia nak buat all-time high kan, lepas tu dia buat sideway contoh. Tapi inilah teknologi kita Malaysia kan. Teknologi Malaysia ni dia macam terpengaruh dengan rumus yang kata dah tinggi sangat Dow Jones, S&P, future S&P pun dah nak retrace ke bawah. Jadi belum retrace, kita dah retrace ke bawah dulu kan. Ini teknologi lah kan. Tapi nak katanya sekiranya kita tengah pegang, saya cakap segi realiti lah kan. Maksudnya realitinya ada kalangan kita yang tengah hold kot kan. Sebab apa tengah hold? Sebab kita part time, kita bukan intraday kan. Jadi bila kita bukan intraday, kita beli waktu tu saya yakin dia dah naik, rupanya dia nak turun. Jadi tu hakikat yang berlaku. Jadi adakah nak hold lagi? Berdasarkan pada S&P, Dow Jones, diorang ni nak buat all-time high. Jadi peluang untuk
teknologi naik tu ada kan. Walaupun rumus kereta dah tinggi sangat, tapi market hakikatnya kita tengah pada chart. Jadi Malaysia punya teknologi ni keadaan ni. Jadi nak cakap apa? Nak cakap dia boleh bertahan ataupun macam mana? Kalau dalam list potential sector tak ada Cik Gunas tak ada list pun teknologi. Tak ada. Cik Gunas tak ada share. Tapi ni lah keadaan ni. Nak ikut global, bertahan lah kan. Nak ikut global, cubalah bertahan. Sebab apa? Diorang dah nak break yang tadi dah sedap tengah buat accumulation untuk break S&P sama yang solid ni dah hujung lah, dah confirm untuk bergerak ke atas yield dia. Okay, untuk sektor kita teknologi dalam Cik Gunas Smith tak ada list. Inilah gambaran dia. Kalau dia pergi bawah ni bertahan ataupun ikut counter yang sektor-sektor yang bergerak tadi, industrial product. Right. Plantation CPO dan nak buat reversal kan, CPO dan nak reversal sekarang tengah buat accumulation. Index plantation tengah buat accumulation. Kita tengok pada CPO tadi dah buat reversion, dah nak buat patulan semula. Sebab apa? Dah dia retrace, healthy retrace. Dia retrace dekat kawasan golden area. Weekly dia retrace cantik kat sini. Untuk dia bounce balik. Bila kita nak pegang pada plantation ataupun mungkin ada yang tengah pegang plantation. Jadi inilah keadaan kita sawit terutamanya nak buat, akan buat lah confirm tu kita tengok ke depan akan buat patulan semula. Index plantation pun tengah buat accumulation dan nampak signal untuk reversion patul ke atas. Jadi kalau dah contoh tengah floating, bertahanlah dulu kan. Kalau nak masuk baru, adakah yang paling ideal? Belum. Sebab apa? Yang ideal tadi yang kita nampak sektor industrial dan transport. Sebab apa? Sebab kita nak masuk counter yang memberi keuntungan yang cepat lah bagi kita kan. Kalau kita nak masuk tu kita nak peram lama-lama floating kita kan. Janganlah macam itu kan. Yalah kita sebab kita nak buat compounding kan. Bila nak buat compounding ni masuk untuk compound lagi, masuk untuk compound lagi kan. Macam tu. Jadi jangan tersilap masuklah. Tu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita tak nak tersilap masuk. Jadi bila tak nak tersilap masuk tu satu guidance daripada guru kita, yang kedua kita kena ada inisiatif untuk mengkaji lah. Kaji mengikut apa yang guru kita dah tunjukkan. Salah satu cara kajian yang saya buat melalui sektor pembelajaran mengikut sektor tadi. Lepas tu kita compare dengan sharing daripada Cik Gunas. Oh betul lah, Cik Gunas share sama ni. Transportation, industrial product. Oh betul lah, apa yang saya kaji contoh kan. So kita akan yakin dengan diri kita lah, kajian kita tu on track lah. Jangan terlalu bergantung pada orang lain.
mudah-mudahan panduan yang Cikgu Nas bagi itu atau juga SB terutamanya bagi pada kita ambil mudah. Ambil mudah maksudnya ikut je lah. Ikut je lah. Tapi kita akan kurang mahir nanti kan. Sebab kita tak tahu, kita tak nak mengkaji kenapa cikgu bagi yang tu. Sebaiknya kita fikir, kenapa cikgu bagi tu sebab apa jadi kita tengok, okey, betul, faham. Kita buat kajian sendiri lah. Dan yang terakhir, apapun keadaan dalam perusahaan ni, kita ikuti kan? Kita ikuti. Buat kata Cikgu Hasbi, kalau tengah crash pun kita ikut juga, follow. Dan kita tengok macam mana market react dengan keadaan itu. So bila berlaku akan datang, kita ada pengalaman di situ. Kita pernah ada dalam situasi itu. Contoh macam ni, presentation crack, dia buat reversal, kita nampak dia memantau balik pada aras yang macam mana, pada keadaan yang macam mana. Kita belajar earning session, contoh kan. Belajar lain, alami lain kan. Jadi bila kita follow tu mana kita sama ada trade ataupun kita entry, KS tu kita akan dapat kemanisan ni lah. Walaupun contoh rugilah contoh. Tapi kita rasa puas hati lah sebab kita follow market kan. Dan kita follow apa yang cikgu kita ajar, apa tindakan yang kita kena buat. So kita takkan terlalu buy call kan. Tapi kita tahu bila market crash pun macam mana kita nak bertindak balas untuk masa depan supaya bila situasi yang sama berlaku kita dah ada pengalaman kan. Itulah biasanya jadi untuk kita sustain dalam market kita kena ambil tahu lah kan. Kita kena ambil tahu situasi. Kena ambil tahu situasinya. Sekarang macam mana kan? Apa yang berlaku. Kan? Okay, tengok dekat utilities. Utilities ada kenaikan tadi. Kan? Saya pilih utilities tenaga nasional. Kalau tengok pada tenaga nasional, cantik dia tengah buat kenaikan. Kalau dia nak retrace pun, ini area dia, dia akan naik balik, insyaAllah. Okay, sekadar itu kot, insyaAllah. Tak lama sesi saya ni. Terima kasih Abang Man. Sekadar itu, mudah-mudahan memberi input yang baik lah. Thank you, sir. Alright. Terima kasih banyak. Terima kasih Cikgu Hasbi, Cikgu Nas bagi peluang pada saya. Kalau ada kekurangan rakan-rakan, saya minta maaf lah. InsyaAllah second time saya akan cuba yang terbaik lah. Padu Omar, padu. Mudah-mudahan kontak kita lepas ni hijau-hijau semua. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Ya, keep follow lah apa yang Cikgu Nas bagi, apa yang Cikgu Hasbi bagi. Follow maksud saya dah nampak kerang dan terus kita buka. Buka dan kaji sendiri. Buka dan melihat sendiri. Mengkaji sendiri. InsyaAllah. Alright. Terima kasih banyak sekali lagi. Sekiranya ada kekurangan, minta maaf banyak semua. Mudah-mudahan dalam grup KSP ni semua orang-orang yang berjaya lah, insyaAllah. Dan lepas ini sharing-sharing yang power-power daripada rakan-rakan yang lain, insyaAllah.